apa yang saya boleh simpulkan secara ringkas dan kalau boleh anda yang berjaya dah take note poin-poin penting, saya nak minta wakil lah seorang kot kalau boleh share nanti apa yang anda dapat daripada sesi ni. Kan sesi ni bagus ke tak bagus, nanti seorang lah saya minta wakil nanti. Okey, sebelum tu saya nak reflect dulu apa yang konten yang kita dapat tadi. Sebenarnya saya join, saya tonton ataupun saya belajar ilmu ni lebih kurang dalam 3 tahun lepas, 2019 kot, sebelum tu sebelum PKP kan. Sekarang 2021, 2 tahun lepas. So waktu saya belajar, waktu tu kami tidak agresif kumpul feedback dan juga tidak agresif kumpul testimoni lah, ayat kita faham kan. Jadi bila kita tak ada feedback, kita tak ada testimoni, yang menyebabkan pelanggan nak membeli dengan gaya warisan secara online tidak ramai. Tidak ramai. Jadi sebab itulah tak pelik kenapa yang kalau siapa tahu jenis saya dalam gaya warisan, awal-awal kita buat jualan online, nak buat 1,000 pertama pun susah dalam masa 1 bulan. Sebab apa? Sebab waktu tu kita tak ada pun feedback, tak ada pun gambar-gambar pelanggan kita yang membeli dengan kita. Tapi gambar pelanggan yang datang membeli dengan kedai ramai. Lebih daripada 100 gambar kita ada. Maka video pun ada. Kita interview mereka yang walk in dekat kedai kita. Kan, artis-artis pun ada, gambar artis-artis pun ada, banyak, cuma saya tak buka balik je. Nanti kalau siapa yang dah lama follow kita, dia pernah nampak dah gambar-gambar tu. Akan datang nanti insya-Allah kita akan tunjuk slow-slow sikit-sikit sebab koleksi kita terlalu banyak. Amira Rosli-nya, Jasmine Hamidnya, Ziana Zainnya, AR Badulnya, apa lagi tu, Rahim Jailani, kan, dan ramai lagi. Memang ramai mereka yang pakai batik kita, tapi kita tak buka lagi lah sebab benda-benda produk-produk yang mereka pakai tu, stok kita pun belum lagi kita start buat balik. Okay, jadi berbalik kepada online punya platform. Jadi 2 tahun lepas saya baru nak start je online. Tapi Alhamdulillah start daripada waktu tu sebab kita dah belajar kumpul database. Kita dah belajar kumpul database. So that's why pada waktu tu saya kumpul awal-awal, saya tak tahu pun bila nak guna nombor telefon, nama nombor telefon customer ni. Cuma saya tahu siapa yang tanya tentang produk kita, kita letak data dalam satu buku. Bila ada orang membeli dengan kita, kita letak nama dalam satu buku. Okay, dan waktu tu saya ingat lagi, saya siap buat kategorikan terus waktu tu. Kita akan take note lah sikit kalau orang tu membeli dengan kita, kita take note dia, kita kategorikan, kita letaklah apa-apa logo ke, apa-apa note ke, nota ke. Okay, dia ni membeli. Ada seorang lagi kita panggilkan sebagai prospek. Orang tu baru tak membeli lagi, dia tanya je. Okay, dan ringkaskan cerita, bila PKP berlaku dan pada waktu tu lah kita tak tahu nak buat apa, kita guna saja apa yang ada dalam tangan. Nombor telefon kita dah ada banyak, produk kita dekat dalam kedai tak tahu nak pergi mana, tak boleh nak jual. Kita message nombor telefon satu-satu, saya arahkan. Okey, tim sale, saya arahkan waktu tu. Saya sendiri juga buat waktu tu. Okey, dah semua tak boleh nak walk in, tak boleh datang dekat kedai. Semua ada telefon kan? Ya, ada telefon. Semua internet? Ya, ada internet. Ada WhatsApp? Ada WhatsApp. Kita bagi nombor telefon dia, orang message seorang-seorang. Okey kak, kita nak kami ada koleksi yang mana duduk dekat rumah tu, kami nak bantu akak-akak yang mana nak pakai kaftan. Kita ada koleksi kaftan yang kita baru masuk, baru siap dekat kilang kita, tapi kita tak boleh nak buka kedai. So kak nak tengok tak? Jadi kita message lah. Daripada 10 orang, mungkin seorang yang WhatsApp, seorang yang nak. Kita message 20 orang, 2 orang nak. Kita message 40 orang, 4 orang nak. Kita nak berapa orang customer? Kalau kita nak 10 orang customer, kita message lah 100 orang. Jadi macam tu dia je punya cara. Dan Alhamdulillah bila saya dah start belajar, so senang lah. Start daripada situlah kita start bina pelanggan. Waktu tu bukan agent lagi, tak ada. Saya tak buat lagi sistem agent. Kan? Dan Alhamdulillah bila saya belajar benda ni, kita kumpul testimoni. Jadi kalau siapa pernah jadi pelanggan kita, dan saya akan kakak yang ejen ni juga berpengalaman jadi pelanggan kita akan mintakan feedback pelanggan. Jadi kita dapat feedback. Sebab tu sebenarnya anda yang jadi ejen ni, anda dah sangat-sangat shortcut. Sebab tu tak pelik
Kalau dulu kami nak bina, nak buat sistem online ni ataupun nak buat jualan secara online, ambil masa yang 2-3 tahun baru jadi. Anda yang ada dalam grup Batik Circle ni sangat-sangat advantage sebab testimoni tu anda boleh guna. Testimoni yang kita bagi tu anda boleh guna. Dan macam yang saya sebut sebelum ni, kalau anda nak guna jadikan signature anda sendiri pun boleh, tak ada masalah. Minta gambar yang belum diedit. Kita ada gambar screenshot tulisan yang belum diedit. Tapi ada pula setengah-setengah ejen sebelum ni dia tanya boleh ke saya nak pakai gambar yang tuan bagi ni? Ni bukan customer saya. Ni cara fikir. Jawapan dia macam ni. Kita bekerja as a team, satu team. Produk yang kita jual adalah produk yang sama. Jadi mungkin bukan kita buat jualan tu, tapi feedback pelanggan tu adalah pada produk yang sama. So kita boleh share kepada kawan-kawan kita, ejen-ejen baru ni, anda boleh share dekat story, ambil je feedback, kami benarkan. Nama siapa yang berada bawah bumbung Batik Circle ni kami benarkan, anda ambil je feedback yang kami share. Ambil je feedback yang kami share. So ambil tu, anda jadikanlah tu feedback anda. Sebab anda masih lagi menjual ataupun mempromot koleksi-koleksi daripada Gaya Warisan, tak salah. Melainkan satu masa nanti anda tidak berada di bawah Batik Circle and then kami kira tak bolehlah guna feedback-feedback yang kita sediakan. So sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah sekarang kalau kita nak buat jualan, sangat-sangat mudah sebab kita ada feedback. Feedback ni yang dah disediakan oleh HQ. Dan guna je. Kalau perasan kan, kita nak buat marketing ni kena konsisten tiap-tiap hari. Sebab tadi kita belajar juga, manusia ni dia pelupa. So bila dia nampak, manusia nampak kita tiap-tiap hari, barulah dia akan okey nak ambil dengan kita. Sebab kalau kita cakap produk, berapa ramai orang jual produk yang sama dekat luar sana. Yang menang adalah mereka yang committed, yang konsisten tunjukkan brand dia, tunjukkan kewujudan dia setiap hari. Sebab tu kalau anda dah friend dengan saya, dah save nombor saya, anda takkan tengok satu hari pun miss saya punya status WhatsApp. Satu hari pun tak ada miss. Jadi gunalah ilmu yang kita ada ni. Anda dah ada konten, testimoni, feedback pelanggan dia ada. WhatsApp boleh konsisten kan, keluarkan apa yang benda belajar ni. Dan samping tu juga kalau ada masa, ambillah juga feedback pelanggan anda sendiri kan. Bila anda buat jualan, masukkan dalam template jualan tu. Perasan tak, kami akan masukkan dalam template. Bila kita dah jadikan dalam Gaya Warisan ni, kita dah jadikan culture. Culture tu maksudnya bila kita dah post barang, 2-3 hari kami akan tanya balik ataupun akak-akak akan bagi tahu. Barang dah sampai. Bila akak-akak bagi tahu je barang dah sampai, kami terus akan tanya. Perasan tak? Semua leader-leader dia akan buat tindakan ni. Dia akan tanya macam mana keadaan barang tu, okey ke tak okey. Dia mesti tanya feedback. Jadi sama juga anda pun, bila ada orang membeli dengan kita, terus tanya feedback. Benda baik kita sebarkan. Kalau ada benda-benda yang kita kena tambah baik, datang bawa kepada HQ. Kalau perlu kita tukar balik, tak ada masalah. Sebab kami di Gaya Warisan pun kita nak long term business. Kita tak nak kalau ada apa-apa isu berhenti dalam keadaan yang negatif. Kita tak nak. So kalau perlu tukar, kita tukar je dengan yang baru. Tak ada isu pun. Itu jaminan kita yang kita bagi dalam Gaya Warisan. Kalau ada yang pernah beli produk kita yang pernah ada isu, kita tukar je, kita tanggung balik je postage ke apa semua. Jangan risau. Itulah kelebihan yang ada di dalam Gaya Warisan. Kalau ejen-ejen pun kalau tak boleh nak buat jualan, jangan risau. Kami dah handle berpuluh dan nak 100 orang dah kita handle sekarang ejen. Bukan 1-2 masalah yang kami hadap. Setiap bulan pastinya ada cabaran. Daripada 100 kami nak pergi, kita punya sasaran kita tahun depan, kita nak pergi 300 ke 500 orang ejen pula kita nak bantu buat jualan dengan produk batik Gaya Warisan ni. Pastinya kita akan jumpa cabaran. Tapi kita tak akan senyap. Kita akan perbaiki lagi. Apa benda yang kita kena tambah baik. Okey, wallahualam kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi. Boleh tak saya minta wakil siapa yang ada kat sini, Kak Ami, Kak Haza ataupun Kak Julia ataupun Kak Zurida, kan boleh on mic je. Kan on mic je, tak perlu buka ni pun. Boleh share apa yang anda dapat daripada sesi kita semalam hinggalah hari ni. Boleh tak saya dapatkan feedback siapa-siapalah supaya saya tengok kat mana saya boleh tambah baik, kat mana benda kita boleh kekalkan, apa benda yang bagus dalam sesi ni yang kita boleh bawa balik. Boleh tak siapa yang volunteer kat sini?
Ada Kak Zarida ke? Boleh ke Kak Haza? Assalamualaikum. Boleh Kak Zarida. Okay. Assalamualaikum. Kak Zarida daripada Langkawi. Oh okey, tapi boleh bercakap ke? Kita tak boleh? Boleh? Boleh. Apa yang dengar 2 hari ni banyak yang benda baru lah. Benda baru tu macam mana tu Kak? Benda baru? Benda baru, ilmu baru lah. Sebab sebelum ni macam just tiru follow orang, apa yang orang buat tu kita ikut je lah, tak tahu sebab apa semua kan. Adalah benda-benda yang macam kita boleh relate sekarang dengan apa yang kita duk follow orang buat tu. Okay. Dalam banyak-banyak daripada semalam hingga hari ni lah, kalau satu benda yang paling akak nak buat balik dan nak buat, apa benda tu? Yang konsistensi tu lah. Yang tu je yang macam kita macam konsisten buat tu macam InsyaAllah lah. Sebab kita selama ni tak konsisten kan. Macam busy sikit, kita dah tinggal macam macam tu lah. Sebab saya pun duduk kat rumah kan, memang kita kena cuba konsisten buat lah. Konsisten. Terima kasih Kak Zarida. Okay, ada lagi ke? Yang lain ada nak share ke? Kak Azhar ada nak share? Okay, seorang satu point ke? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya kalau dalam TikTok dikenali sebagai Hana Ajwa lah. Okay, Kak Hana. Okay, baik. Saya belajar 2 hari ni ialah kita kena banyak ataupun setiap hari kena buat promosi lah. Satu benda yang saya rasa saya malu nak buat sebelum ni. Malu nak menjual kan. Cuma kita jual secara tertutup melalui kawan-kawan yang kita kenal saja. Tapi sebanyaknya kalau kita lebih banyak posting, maksudnya bagi semua orang tahu, itu lebih memudahkan lah. Jadi saya memang sifat dalam diri ialah malu nak promosi secara luas ni. Masalahnya malu dalam diri itu kan. Jadi kita hanya promosi pada kawan-kawan yang kita kenal, yang biasa membeli dengan kita saja. Jadi itu satu benda yang kena ubah lah bagi saya. Dan satu lagi, nak posting di FB, di Instagram tu masih lagi belum pandai sebenarnya cara kita nak promosi tu kan. Jadi kalau kita boleh tengok cara orang lain promosi di FB tu, mungkin kita boleh belajar lah. Itu saya rasa benda yang patut kita buat lah mulai hari ni. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, saya nak share sikit berkaitan dengan perkataan malu dan juga berkaitan dengan apa kita panggil, kita nak start menjual dengan orang yang kita tak kenali ataupun orang luar lah, kita nak pergi lebih besar. Saya ada isu yang sama agak-agak 4 tahun lepas. Waktu saya kan dalam dunia yang berbeza. Tambah-tambah lelaki nak menjual produk wanita. Kan of course saya pun ada perasaan malu. Saya takut nak sebut daripada gaya warisan yang mana kami fokuskan kepada produk wanita. Jadi kalau nak cerita malu tu memang malu lah. Saya nak share, tambah-tambah kawan-kawan saya semuanya adalah dalam bidang kejuruteraan. Banyak yang semuanya lain bidang kan. Tapi apa yang menariknya, bila saya pergi belajar, antara tips yang saya dapat, yang pertama, kalau kita takut dengan circle kita yang semasa sekarang kan, contohlah, saya ambil contoh, dalam konteks kita kan banyak kawan-kawan kita segan nak menjual dengan kawan-kawan kita ni. Saya pun ada benda yang sama isunya. Jadi macam mana cara solusi dia, penyelesaian dia adalah dapatkan kontak baru dan start berkenalan. Maksudnya kalau orang tu bertanya tentang produk, kita guna kontak yang baru. Contoh, kalau dekat WhatsApp kan, dekat dalam telefon, kita boleh buat WhatsApp business dengan WhatsApp apa dia panggil, satu lagi WhatsApp personal. Boleh guna dalam satu telefon sahaja. Kalau kita tak nak guna 2 SIM card pun tak apa.
kita boleh on. Nanti technical dia lain kali lah. Cuma idea dia, satu phone sahaja pun, macam saya pun ada 2 message, ada 2 WhatsApp. Satu WhatsApp personal, satu WhatsApp business. WhatsApp business ni, orang tanya pasal business je, kita akan berhubung dengan WhatsApp business. Okay, apa-apa yang pasal individu ke apa semua, personal ke dengan family ke apa semua, menggunakan WhatsApp business. Tak susah pun. Sebab apa? Sebab biasanya jarang sangat yang family ni, yang penting ni biasa kita buka sekali 2 pun dah ada dah apa yang kita nak bercakap. Tapi yang business ni yang kita nak run kalau boleh setiap masa, ataupun macam waktu bekerja, kita akan spend masa dengan WhatsApp business kita. So dah tak ada isu dah. Orang yang biasa kita berkawan, kalau kita tak nak dia tahu tentang bisnes kita pun tak ada masalah. Kan? Ataupun kita boleh jarang-jarang, contoh sebulan sekali kita up lah satu poster yang kita sedang menjual apa-apa produk, and then bila dia tanya, terus kita pergi message dengan WhatsApp business dan kita minta dia save nombor WhatsApp business kita. Asalnya memanglah tak ada orang save nombor kita, tapi makin hari makin ramai. Sebab tu WhatsApp personal saya sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali je status story. Tapi dalam WhatsApp business tiap-tiap hari mestinya tak kurang daripada 3 ke 5 status. Ataupun bahkan lebih, ada sampai 10 status. Sebab kita nak buat orang nampak kita. Dan of course lah, status kita bukan menjual semata-mata. Kita yang pertama. Kat Facebook pun sama. Kat Facebook pun saya takut. Saya ada Facebook personal saya, Luqman Hakim Luqman Hakim Rosman. Tapi bila saya kita ada isu kan, orang-orang yang biasa kita kenal ni tak terima kita buat bisnes ke apa semua, senang je kita start berkawan dengan orang baru. Orang baru, saya buat Facebook yang baru, saya add 5,000 orang pertama. Add 5,000 orang pertama, orang approve, orang terima kita kan, accept jadi friend. Dan sekarang alhamdulillah, saya buat dulu, saya fokus 1 bulan pertama tu, saya fokus add orang je. Kita add orang sebab kita nak orang nampak posting kita nanti. Kan, dan alhamdulillah saya punya friends dekat Facebook yang untuk bisnes punya ni, Luqman Hakim Gaya Warisan tu dah ada 4,000 lebih dah. Dah 4,900 lebih macam tu dah. Memang naik turun sikit-sikit macam tu, orang nampak. Sama lah juga dekat TikTok. Dekat TikTok, asalnya saya tak suka main TikTok. Tapi kita tahu apa yang kita nak capai. Apa yang kita nak capai adalah kita nak maksudnya nak buat bisnes lah. Kita nak buat bisnes. Kita terjun dalam dunia TikTok ni bukan kita nak tengok sangat pun orang menari, orang berjoget apa semua, tak. Tapi kita tahu ramai orang sasaran kita ataupun ramai bakal customer kita berada dekat situ. So that's why lah kita terjun ke tempat tu. Dan kita kontrol lah benda tu. Kita bukannya habiskan masa berjoget ke apa semua, tak. Kita buat cara kita. Kalau siapa perasan, dekat TikTok yang saya belum lagi berjaya buat adalah kita sharekan benda-benda yang berbentuk Islami. Pasal tak ramai orang suka doa. Benda-benda tu saya pun belum sempat lagi nak buat benda tu. Tapi belum sempat lagi pun alhamdulillah kita dah tak ada apa dia panggil, tak cukup masa dah nak handle stok lagi. Dah tak cukup stok, tiap-tiap malam siapa join live kita tak cukup stok kan. Tapi tak apa, sebelum start live pun saya pun tak buat live dulu. Kan, tak perlu pergi terjun yang benda-benda susah. Start dengan yang benda-benda yang simple dulu. Dan macam point konsisten tadi pun saya tertarik juga bila sebut berkaitan dengan konsisten. Sebenarnya nak sebut mudah konsisten, tapi percayalah, cabaran yang akan kita hadapi adalah kita buat and then kita tak dapat result, lepas tu kita give up. Saya sebut awal-awal, ni ramai yang berlaku. Saya juga benda yang sama dulu, tapi saya start ubah mindset. Mindset yang saya kena ubah waktu saya belajar dengan Sifu Najib. Kita buat marketing hari ni bukan untuk buat jualan hari ini. Ni anda kena belajar. Kita buat apa-apa hari ni bukan untuk hasil hari ni. Anda nampak dalam Gaya Warisan sekarang, apa yang kita buat hari ni bukan apa yang saya buat. Contoh saya buat live semalam, hari ni dapat jualan. Sebenarnya bukan apa yang saya baru berlatih 2-3 hari lepas, tak. Saya dah lalui proses ni lebih kurang dalam 3 tahun dah. Ramai orang yang dia mulakan tapi dia tak kekalkan. Ramai orang dia terus nak jump. Sebab itulah ramai orang dia tukar-tukar bisnes. Dia buat 2-3 kali tak jadi, dia tukar bisnes. 2-3 kali tak jadi, dia tukar bisnes. Bahkan saya tak apa kita panggil, saya tak adalah kita kata okey wajib berada dalam batik circle ataupun Gaya Warisan. Mungkin satu masa nanti bila anda cuba tak dapat, jadi anda jump kepada bisnes yang baru. Tak salah, tapi dengarlah nasihat saya. Kita kena belajar satu benda, jadikan dia dulu, hasilkan dia dulu.
And then senanglah kita nak buat bisnes lain pun akan lebih mudah. Saya ambil contoh. Sebelum saya buat ejen punya sistem, ejen ni adalah salah satu platform, dia panggil platform bisnes, side business yang kedua. Bisnes pertama Gaya Warisan adalah jual produk secara retail. Sebab nak uruskan sistem ejen ni benda yang baru, benda yang berbeza. Kan? Satu, kita berhadapan dengan customer. Berhadapan dengan customer ni tak banyak sangat. Dia punya permintaan, dia punya benda yang kita kena fikir. Bahkan ialah kita kena jaga produk sahaja. Tapi bila kita nak fokus berkaitan dengan ejen, dia macam produk yang kedua. Bayangkan kalau saya tidak konsisten waktu saya buat produk punya part. Kan? Kalau saya buat je, okey tak boleh lah ni, tak apalah, give up. Kalau saya give up, saya tak jadi juga saya buat sistem ejen. Tapi Alhamdulillah, bila kita dah buat produk tu jadi, kita nak buat benda lain pun next improve, kita buat next side business lain pun akan berkembang. That's why lah Dr. Aizan cakap, kan kita belajar semalam, fokus satu benda. Belajar dulu macam mana nak kuasai, belajar marketing, macam mana nak tarik pelanggan, macam mana nak buatkan pelanggan tu setia, membeli lagi, macam mana teknik follow up yang berkesan. Anda akan belajar nanti, belajar benda-benda tu. Macam saya akan ajar lah dari, jangan risau kalau banyak benda kan, kita belajar 2 hari ni banyak, bawa balik je apa yang anda dapat daripada 2 hari ni. And then nanti setiap minggu tu, Rabu malam kalau boleh jangan miss lah. Rabu malam tu adalah sesi kita nak recap balik benda-benda banyak kita belajar tu. Kita akan, kalau tak ada orang yang memperingatkan kita akan lupa. Macam saya pun tiap-tiap minggu saya ada sesi bersama dengan Dr. Azizan. Saya akan belajar secara live ke, secara video ke, saya tak akan tinggal. Sebab saya tahu, walaupun ilmu yang saya belajar 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, waktu tu saya tak buat semua. Tadi pun bila saya tonton video tadi, banyak lagi benda yang saya rasa saya kena tambah baik. Kan, banyak lagi benda saya kena tambah baik. So macam itulah juga kita dalam bisnes. Bisnes ni bukan benda yang buat hari ni esok terus jadi. Ingat macam kita nak makan durian. Kita nak makan durian hari ni bukan kita tanam sekarang. Mungkin kita dah tanam 5 tahun lepas. Kan mungkin kita tanam 10 tahun lepas baru kita dapat makan hari ni. So kalau kita nak makan hari ni, kita kena tanam sebelum. Jadi kalau kita nak makan dia 5 tahun akan datang, kita kena start tanam hari ni. Mungkin bisnes yang anda buat ni bukan bisnes yang terbaik, tapi percayalah, jika anda dah perbaiki cara anda layan customer, dah belajar perbaiki cara buat marketing yang betul, bila kita jumpa bisnes yang kita betul-betul passion, kita minat, waktu tu cepat sangat dia akan naik, dia akan grow. Okay, wallahualam, itu sahaja daripada saya. Saya terima kasih ucap kepada anda semua. Cik Luqman. Ya Kak Julia. Saya nak tanya sedikit tentang jualan ni ya. Okey, boleh. Bagaimana caranya, contohlah saya mengikuti grup-grup, banyak grup-grup dalam penetapan harga. Bila kita lihat item yang sama, produk yang sama, dengan harga yang diberi oleh orang lain, katakan diberi dengan harga yang bentuk harga shilling dia kan. Okey, kita nak promosikan produk kita yang sama dengan dia, dengan harga yang mesti kita nak bagi, nak dapatkan customer yang ramai kan, mesti kita kurangkan harga kita. Macam mana keadaan tu? Saya bimbang, boleh dikata takut kata macam kita fight, ataupun kita macam yelah kita potong rezeki orang. Tu saya nak tanyalah, sebabnya kita sekarang ni dengan WhatsApp, dengan apa kan, bila kita buat fact, kita terus tengok benda yang sama dengan di dalam lingkungan komuniti yang dekat. Okey, faham? Okey, maksud komuniti yang dekat, maksud akak tu boleh explain sikit? Contohnya kalau kita berada dalam perumahan ke apa kan, kan kita mesti ada grup masing-masing. Jadi bila kita macam saya, kalau saya ni baru lagi dengan produk ni, nanti bila saya tengok ada yang sama, lepas tu bila saya tengok harga, harganya harga macam ni. Jadi bila kita nak letak dengan harga kita, kata macam kita takut menimbulkan kemarahan lah pada dia. Aku dah jual macam ni, tiba-tiba ada orang lain jual dengan harga macam ni. Saya nak macam mana? Okey, saya respon dulu yang pertama dari sudut penetapan harga. Okey, untuk makluman anda, di Gaya Warisan, setakat hari ni kita hanya letak harga untuk borong ataupun sebagai ejen sahaja. Okey, kita tak ada satu penetapan harga khusus kepada retail punya part. Which is sebenarnya soalan ni sangat relevan
sebenarnya saya tunggu ada benda-benda macam ni wujud di kalangan ejen. Sebab apa? Sebab sebelum ni, kalau kita nak start satu standard yang jelas, kita tak tahu berapa sebenarnya ejen-ejen jual harga produk kita. Okay, ejen-ejen jual sebab kebanyakan ejen-ejen kat luar sana, contoh kita dah pernah lalui benda ni. Ejen kita pun dah semakin ramai. Waktu tu saya ingat saya lah, ejen kita ada sekitar 30 ke 50 orang pada waktu tu. Kami di Gaya Warisan dah set satu harga ejen. Satu harga ejen, satu harga retail, harga jual. Khususnya brand Gaya Warisan. Tapi bila kita setkan contoh, kita katakanlah kita ambil satu produk kita Aira yang hot item di Gaya Warisan kan. So Aira ni harga kita bagi kepada ejen RM32. And then kita set harga jual waktu tu RM38. Kita set harga RM38. Tapi ada ejen yang datang kepada saya, dia cakap apa tau? Boleh tak kalau akak nak jual dengan harga RM45? Sebab dia cakap kawan-kawan akak semua biasa beli dengan harga RM45. Jadi pada waktu tu, apa yang berlaku, saya pun bagi tahu. Okey kak, kita di Gaya Warisan, kita hanya boleh nasihat sahaja buat bangsa ni. Sebab kita tak nak rigid sangat, kita tak nak strict sangat dengan ejen-ejen kita yang mana boleh buat jualan, teruskan boleh jual. Kalau dia rasa harga dia tu mahal yang dia letak dekat pasaran, dia boleh kurangkan harga tapi tanpa menggunakan brand Gaya Warisan. Okey, yang tu yang sebelum ni punya. Sehinggalah bila ada soalan yang macam ni, saya kira kalau betul dah maksudnya ejen kita semakin ramai dan menyebabkan dalam satu komuniti yang dekat tu. Okey, dalam satu komuniti yang dekat. Sebab dulu tak ada persoalan yang macam ni. Jadi saya kira kalau betul dah benda ni berlaku kepada Kak Julia, dan juga nanti saya kena tengok, mungkin saya kena survey sikit kepada ejen-ejen lain yang aktif, khususnya kita dah hampir 70 orang yang aktif untuk tahun ni. Jadi saya kena dapatkan sebelum saya keluarkan polisi yang baru dalam syarikat. Sebab kalau saya letak harga murah, harga satu harga, ada orang cakap dia boleh jual mahal lagi. Kalau saya letak harga yang tinggi, ada orang boleh cakap harga dekat pasaran tu awak letak mahal sangat, akak tak boleh nak jual. Okey, ni satu sudut dari sudut polisi syarikat. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak respon juga. Okey, bila kita berhadapan dengan customer, that's why lah sebenarnya isu perang harga ni bukan isu yang baru. Okey, di peringkat Gaya Warisan pun kita sebagai pengilang pun akak boleh tengok kan. So isu harga ni adalah bukan isu yang baru. Di peringkat Gaya Warisan sekalipun, kita sebagai pengilang, anda boleh tengok ni saya bagi tahu apa yang berlaku dalam industri batik. Dan sebelum saya belajar, saya waktu tu rasa macam down nak masuk dalam industri batik. Sebab apa tahu? Kami di Gaya Warisan, kita duduk dekat area Jalan Tak, kita biasa jual harga standard. Harga standard ni harga apa? Harga yang biasa pelancong datang dan harga untuk orang yang KL. Anda pun tahulah KL punya standard macam mana berbanding dengan Kelantan. Berbeza orang yang beli dekat Kelantan dengan orang yang beli dekat KL, harganya berbeza. Of course lah, mungkin disebabkan kos dan mungkin disebabkan lifestyle ataupun cara hidup di sekitar ni. Jadi waktu tu saya nak masuk dunia online, bayangkan biasa kita bagi harga borong dekat KL, tapi orang Kelantan boleh jual selai-selai dengan harga borong yang kita jual dekat sini. Saya rasa waktu tu down dan waktu tu sebabkan saya tak belajar, saya rasa macam bisnes ni tak boleh pergi jauh. Bisnes tak boleh pergi jauh. Tapi bila saya belajar, sebenarnya orang membeli bukan pada produk semata-mata. Orang membeli adalah dia tengok berapa hebat ataupun berapa besar nilai yang kita mampu tonjolkan kepada mereka ataupun kepada customer. That's why lah, berbeza. Kalau kita tengok contoh ejen yang sama tapi dia boleh beza dari sudut layanan dia. Ejen yang sama tapi dia boleh beza dari sudut presentation dia, kekerapan dia keluar, video yang dia sediakan, testimoni yang dia sediakan. Bila saya start faham konsep tu, saya dah letak tepi pesaing. Kan tak kira lah pesaing, kita memang survey harga pesaing, berapa pesaing letak apa semua. Tapi kita adalah kita. So bila kita adalah kita sendiri yang menentukan nilai yang kita letakkan dekat luar. Jadi bila start macam tu, kita pun tahu. Nanti anda akan belajar. Kita ada existing product dengan kita ada dia panggil upsell product.
Nanti panjang sikit, nanti anda kena belajar lah benda ni. Existing product adalah benda yang kita tak menang pun pada awal. Kita just nak engagement dengan customer. Okay, engagement dengan customer. That's why lah kalau tanya saya, ni saya bongkarkan. Mungkin anda yang biasa main dalam media sosial tahu benda ni. Kan? Kalau kita tengok harga Aira berapa dekat luar sana? Sorry, harga Kaftan Cotton berapa dekat luar sana? Dekat live, orang jual dekat live, orang daripada Kelantan khususnya jual dekat live RM35 sehelai. Jual retail RM35 sehelai. Dan anda tengok traffic. Ramai tak orang yang tengok live diorang? Bukan seorang dua orang, tak, beratus orang. Ada beribu orang tengok live. Jadi kat situ kami tengok, Gaya Warisan, kita nak jual harga retail RM35, boleh ke? Kan? Sebab banyak benda yang kita kena fikir. Berapa je untung margin kalau kita jual RM35? Kalau akak-akak jual RM35 dapat RM3. Ni kan kita di level kilang. Kita nak jual retail selai-selai macam tu. Sedangkan di KL ni kita biasa jual RM45. So waktu tu apa yang saya fikir? Kalau ikutkan kalau saya ni negatif, teruk gila lah orang Kelantan ni. Last kali saya give up, saya pun terus tak jual produk batik Gaya Warisan. Tapi bila saya belajar, saya kena belajar naikkan value. Macam mana saya naikkan value? Saya bagi tahu, Gaya Warisan kita berpengalaman lebih daripada 20 tahun. Kita ada banyak testimoni-testimoni kita. Corak yang dihasilkan oleh kita adalah dilukis oleh pelukis kilang kita, bukan pelukis kilang orang lain yang jual harga-harga yang murah. Kita tonjolkan value kita yang kita ada. Kita banyak testimoni, kita tunjuk artis-artis yang pakai, kita tunjuk model-model yang pakai koleksi-koleksi kita. And then kita bagi tahu harga dekat kedai kita di KL RM45. Kalau anda grab dengan kita selai RM38. Anda boleh dapat dengan harga special price set combo RM35. Kalau tanya saya akak-akak, kalau akak-akak nak masuk dalam market, follow je harga kita dulu untuk permulaan ni. Sebab kita nak dapatkan seramai mungkin. Adalah untung kita mungkin tak besar sangat permulaan ni. Kan, mungkin untung kita untuk selai kalau orang grab, kalau anda sebagai ejen RM32 anda dapat, jual RM38 anda untung RM6. RM6. Belajar dapatkan seramai mungkin customer. Daripada customer yang beli dengan kita ni lah nanti kita akan upsell dengan produk yang next. Apa produk next? Nanti anda akan tengok dengan Gaya Warisan kita akan sediakan lagi koleksi-koleksi yang lain. Kita nak support juga ejen. Okay, so sebab tu sediakan kalau boleh, kalau anda tengok contoh ni saya share sebab anda dah join dalam sesi ni, saya share secara premium lah kan. Kalau anda tengok ada ejen lain yang kat luar sana, dia mungkin tak join kelas, anda join kelas, anda tahu yang engagement tu sangat penting, follow up tu sangat penting, konsisten buat posting tu sangat penting. Be the best dalam market. Sebab ejen-ejen produk-produk kat lain kat luar sana pun dia orang juga berlawan. Okay, ejen yang paling terbaik adalah ejen yang proaktif, progresif. Sama juga, dia bukan sekadar buat marketing, dia progresif, dia proaktif. Dia juga aktif join kelas, dia juga aktif update, dapatkan update engagement dengan leader. Kalau anda nak tahu leader-leader kita ni dia jaga ramai ejen. Ejen yang perform ni kebanyakan adalah ejen-ejen yang tiap-tiap hari dia akan datang kepada kita dan akan boleh tak awak hantar gambar lagi, bagi gambar terbaru. Ada hari ni ada gambar baru tak? Dia sentiasa minta dengan kita. Okay, dan tambah-tambah anda yang mana kalau bagi saya lah, kalau saya duduk dekat tempat akak-akak semua kan sangat bertuah dan beruntung tau. Kami di Gaya Warisan pun kalau kita pergi nak beli mana-mana produk ataupun kita tengok kat mana-mana produk batik orang jual, mana ada orang yang tolong angkat satu-satu beli secara borong. Kan? Tapi alhamdulillah kami di Gaya Warisan kita bagi juga ejen-ejen kita, anda boleh grab dalam live kita dengan dapat harga borong. Kita angkat macam kita jual dalam konsep retail, tak apa. Sebab kita dah nampak tu je cara kita nak bantu ejen-ejen ni untuk buat jualan. So anda yang mana mungkin ada modal, yang mana memang ada customer dia, saya nasihatkan kepada ejen-ejen yang ada Kak Emma saya share semalam kan. Kak Emma sebelum ni dia ambil gambar je, dia promote gambar je. Tapi kawan-kawan dia start tanya, tak boleh ke sediakan sikit buat pilihan, sebab bila nak datang kat rumah ni nak buat pilihan, nak pilih. Jadi Kak Emma tu cakap apa kat kami? Dia cakap start daripada bulan depan akak nak simpan stok dekat rumah. Jadi saya cakap, yalah boleh kak simpan stok dekat rumah. So bisnes dia sedang berkembang sekarang.
Okay, Kak boleh simpan stok dekat rumah. Nanti kalau tak boleh jual ke apa ke, Kak boleh return balik je dengan kita. Nanti Kak boleh dapatkan koleksi terbaru. Itulah keyword dia adalah nilai harga yang kita jual ditentukan oleh berapa besar, berapa kerap value yang kita tonjolkan dekat luar sana. Okay, so kalau dari sudut polisi syarikat, insyaAllah nanti akan datang memang kita akan letak harga shilling lah. Tapi kita tak boleh kontrol orang yang luar daripada circle kita. Okay, kita hanya boleh kontrol orang yang sama circle dengan kita je. Kalau anda kata nanti Garrison letak harga shilling sekalipun, nanti anda akan tengok mungkin ada orang lain yang luar dekat sana, dia orang akan potong harga tiba-tiba. Kan, Alhamdulillah kalau boleh return dan tukar yang baru. Ya betul, itulah value yang kita bagi. Kan, kalau sebab tu saya pernah cakap kalau anda ada jumpa company yang lebih bagus daripada Garrison, jangan stay dekat Garrison, pergi. Tapi kalau anda tak jumpa, stay lah kat sini. Sebab kami di Garrison, insya-Allah kita akan terus grow. Kita nak bantu ejen-ejen juga terus grow dalam membangunkan bisnes masing-masing. Okey, boleh Kak? Wallahualam, terima kasih anda yang spend masa. InsyaAllah kita akan jumpa balik pada hari Rabu lah. Sesi kita setiap hari Rabu Wallahualam, kita tangguh sesi kita pada hari ini dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Jangan lupa pergi share the learning point dekat dalam grup supaya kefahaman kita akan dapat lebih kuat lagi. Okey, pergi share dekat dalam grup apa yang kita belajar hari ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.